Hai, Assalamualaikum para pengunjung Facebook Live MDA pada hari ini. Kita akan bermula bersiaran pada jam 10.30. So ada masa 3 minit lagi. Saya akan membenarkan semua daripada anda untuk masuk. So mari-mari kita ramai-ramai masuk. Kita penuhkan siaran pada hari ini. Sesi pagi ini menarik. Sesi pagi ini menarik. Kita akan berceloteh sesuatu yang agak tak formal tetapi khusus kepada pengguna. So mana-mana antara kita semua yang, pada saya semua kita pengguna. So ini sesi yang menarik tuan lah. So saya akan tunggu beberapa minit lagi bagi kawan-kawan semua masuk. So sementara tu bolehlah yang masuk tu mungkin boleh maklum pada saya kalau suara tak dengar ke kan, jelas ke tak jelas ke. So boleh hi. Okay. So I'm hiing to you also. Selamat pagi. 5 orang, setakat ni 5 orang. Terima kasih kerana hadir di dalam sesi live Facebook MDA pada hari ini bersama saya. 6 orang. Okay. Boleh panggil lagi kawan-kawan, boleh share. Okay, boleh share pada kawan-kawan yang lain. Alright, thank you for your thumbs up. Okay, more people are watching. 6 orang. Bagus, setakat ini sudah bagus. Kita akan start tepat jam 10.30 tuan-tuan. Mungkin boleh bagi feedback pada saya. Suara saya okey ke tak okey ke, serak ke. Kalau serak tu saya minta maaf lah, sebab kita bulan puasa kan. So agak suara tu mungkin agak kurang jelas. Tapi saya akan cuba untuk bercakap dengan lebih ni lah, supaya dapat dengar. Sekurang-kurangnya suara tu ada. Kalau suara tu dia agak ni sikit, so saya akan cuba jelaskan lah. At least suara saya sampai ke telinga anda. 8 orang setakat ini. Baik, 10.30 kita boleh mula. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pengunjung-pengunjung, penonton laman sosial MDA yang kini bersiaran secara langsung. Terus kepada anda penonton-penonton, yang kita akan bawa pada hari ini sebuah topik yang agak tak formal, okay, tetapi khusus kepada pengguna lah. Okay. Sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syazani Syafiq bin Bahar, Pegawai Undang-Undang MDA. Pegawai Undang-Undang MDA. Yang kita bawakan topik pada hari ini adalah dari perspektif undang-undang, hak sebagai pengguna peranti perubatan. Baik. Kita semua adalah pengguna. Di dalam kehidupan kita seharian, kita adalah pengguna kepada bermacam-macam perkara lah. Contohnya, sekiranya kita berada di atas jalan, kita adalah pengguna jalan raya. Betul. Jadi bila kita berada di atas jalan raya, kita sebagai pengguna jalan raya, kita sebenarnya dari perspektif undang-undang itu, kita sebenarnya tertakluk kepada undang-undang jalan raya. Jadi banyak orang berkata menjadi pengguna ini secara tidak langsung kita sudah menjadi. Tetapi apa yang perlu sebagai pengguna itu, kita perlu menjadi pengguna yang bijak. Sebelum kita faham kenaan apa sebenarnya hak pengguna peranti perubatan ini, kita perlu tahulah tuan-tuan, kita perlu tahu dan cakna. Okay, saya selalu menggunakan perkataan cakna ni kerana ia sangat kesan di hati saya. Kena tahu. Okay, tahu. Apa yang kita perlu tahu? Sebab kebanyakannya pengguna bila kita jumpa, kita MDA ini sejak tahun 2012 kita aktif untuk menggiatkan tahap kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia. Banyak pengguna-pengguna yang sebenarnya dia tak tahu pun peranti perubatan itu apa. This is the first thing yang kita kena sentiasa jelaskan from time to time kepada pengguna-pengguna. Jadi dari perspektif undang-undang, apa sebenarnya peranti perubatan tu? Sebab orang tidak menyebutkan peranti perubatan. Kalau kita pergi ke farmasi, kita pergi ke hospital,
Ada even di dalam penjual-penjual di luar sana, dia jual menggunakan istilah medical equipment, kan, alat. So perkara yang tidak formal itu. Sebenarnya peranti perubatan ini, kenapa dia peranti? Sebab ianya lebih menyeluruh dan komprehensif, tuan-tuan. Tafsiran kita di bawah Akta 737, okay, Akta Peranti Perubatan 2012, kita ada sangat detail tafsiran berkenaan dengan peranti perubatan. Okay, yang mana peranti ini termasuklah peralatan yang saya sebut tadi. Okay, alat-alat, radas. Okay, so by now sebagai pengguna kita dah tahu dia sebenarnya alat. Peranti perubatan ni adalah alat, benda. Okay, tetapi ia bukan kepada selain manusia. So digunakan untuk manusia sahaja. Kalau benda itu digunakan di klinik haiwan, maka ia bukanlah peranti perubatan yang kita maksudkan. Jadi apa alat-alat itu, kan? Alat-alat itu sebenarnya adalah alat-alat untuk kita senang faham bagi tujuan kesihatan. Ya, alat-alat bagi tujuan kesihatan. Secara spesifiknya lagi, kalau ianya berkenaan dengan penyakit-penyakit. Contohnya, you ada satu alat untuk menentukan tahap gula dalam darah. Itu adalah peranti perubatan. Okay? Sekiranya you ada menggunakan alat untuk bantu you berjalan, sebab you adalah seorang yang telah terkesan daripada suatu kecelakaan atau kemalangan. So itu adalah peranti perubatan. Alat bantuan berjalan itu adalah peranti perubatan. Kerana apa? Kerana tafsiran dia membawa maksud alat yang digunakan bagi tujuan pemantauan, rawatan, apa? Kecederaan, okay? Pemantauan penyakit. Itu adalah peranti perubatan. So sekarang ni kita dah faham. Peranti perubatan itu secara tidak langsungnya adalah alat yang digunakan untuk tujuan kesihatan. Okay? Dekat hospital, kebanyakan yang dipakai kepada pesakit adalah peranti perubatan. Tapi kita tak nak pergi dalam kepada perkara-perkara yang ada dekat hospital. Kita akan limitkan kepada apa yang pengguna ada pada hari ini. Sekiranya kita pergi ke kedai-kedai, ya, kita pergi ke farmasi, ya, kita akan nampak peranti perubatan itu. Jadi setelah kita cakna berkenaan dengan tafsiran ataupun apa sebenarnya peranti perubatan itu, maka kita perlu tahu sebenarnya dari perspektif undang-undang apa yang kita kawal, kan? Kenapa kena ada kawalan? So itulah datangnya peranan kami sebagai pihak berkuasa peranti perubatan. Jadi pengguna-pengguna sekalian, sebenarnya peranti perubatan ini kita kawal dari sudut pendaftaran dia. So kena maklum, sebenarnya peranti perubatan semenjak tahun 2012 kita telah mewajibkan ia untuk didaftarkan. Okay? Siapa yang baru masuk, okay, orang yang hendak menjual peranti perubatan, dia hendaklah berlesen dengan pihak kuasa. Maksudnya dua perkara yang undang-undang telah letakkan kepada peranti perubatan ini, iaitu berkenaan dengan keperluan pendaftaran dan perlesenan. Okay? Alat itu kena didaftarkan, dan yang kedua, siapa yang baru masuk alat itu hendaklah berlesen. Okay? Macam kita ada lesen berniaga lah, kan? So you nak berniaga, you kena ada lesen. So you nak jual barang tu, you kena daftarkan barang itu. Okay. So kenapa kita perlu buat dua kawalan ini, kan? Sebagai pengguna kita kena faham, kita hendak menyediakan satu suasana di mana pengguna merasa terjamin, ya? Pengguna merasa terjamin dan merasa selamat. Okay? Secure. So banyak orang berkata dengan security hari ini dalam bermacam-macam aspek. Okay? Macam you pergi, kan, kita pergi kepada kedai-kedai, kan, kedai-kedai makan. So kedai makan ni
kalau ada sijil halal, maka semua orang akan rasa secure. Bukan sahaja umat Islam. Sebab halal ini lebih daripada pensijilan untuk orang Islam. So adalah dia sebenarnya menyeluruh, lebih kepada kebersihan, dia punya proses dan sebagainya. Jadi kita hendak meletakkan suasana, mewujudkan satu suasana di mana pengguna merasa selamat. Peranti perubatan ini atau alat perubatan ini you boleh panggil, tak ada masalah. Cuma hari ini kita nak membuatkan pengguna ni cakna yang the right term is peranti perubatan. So kita nak mewujudkan satu suasana di mana peranti perubatan ini selamat. Okay? Selamat dan berkesan. Kalau selamat tak berkesan pun tak boleh juga tuan-tuan. Kan? Dia dah selamat, tapi bila kita pakai, bacaan dia salah. Jadi dua perkara, selamat dan kemudiannya berkesan. Okay? Jadi itulah tujuan kenapa sehingga hari ini MDA masih berdiri teguh menggiatkan kempen-kempen kesedaran supaya pengguna-pengguna sekalian, tuan-tuan dan puan-puan dapat rasa suasana yang sepatutnya kepada industri peranti perubatan ini. So, keselamatan dan keberkesanan peranti perubatan ini adalah the main objective kenapa kawal selia kepada peranti perubatan ini perlu. Baik. Kemudiannya, setelah kita faham peranti perubatan itu apa, okay, anything, equipments, alat, kan? Dan kita juga faham apa objektif sebenarnya kawal selia peranti perubatan ini. Sebenarnya untuk keselamatan dan keberkesanan, ya, melalui pendaftarannya. So sekiranya ia telah didaftarkan, maka ia selamat. Natijahnya ia selamat, yang digunakan kepada anda sekalian, kepada pengguna. Baik. Jadi setelah kita faham, sebenarnya kita nak tahu juga siapa yang mengawalnya. Okay? Sebab sentiasa akan ada pihak berkuasa yang membuat kawalan dan penguatkuasaan terhadap perkara-perkara yang menjadi kewajipan dari sudut undang-undang ini. Maka dengan itu, peranti perubatan ini dikawal selia oleh MDA. So, Medical Device Authority adalah the frontliners for these products. The industry peranti perubatan itu sendiri. Wahai pengguna-pengguna sekalian. Jadi kita telah tahu MDA mengawal selia peranti perubatan. So kita juga ada kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang peranti perubatan. So keperluan dia adalah hendaklah berdaftar dan berlesen. Dan juga peranti perubatan itu telah kita kenal pasti apa sebenarnya ia. Baik. Kemudian setelah kita sebagai pengguna, kita cakna, ya, kita sudah anggap kita sudah cakna, oh okay, so now I know this apa yang saya pakai, okay, sebab kita mungkin ada pesakit-pesakit yang perlu membuat suntikan-suntikan akibat daripada ada penyakit diabetik dan sebagainya. So insulin kan, kena masuk insulin. So insulin pen is also a medical device. So itu kita sebagai pengguna kita pakai sendiri, kan? So kita kena tahulah yang dia adalah peranti perubatan dan sekarang dia sepatutnya kena berdaftar lah. Baik. So apa sebenarnya hak-hak yang kita ada setelah kita cakna berkenaan dengan peranti perubatan ini, kan? Saya bagi senario, kita masuk ke dalam farmasi, okay, ataupun kedai-kedai yang ada menjual alat-alat inilah, alat-alat yang kami kawal selia. Jadi bila kita masuk dalam farmasi dan tersebut dan sebagainya, kita hendaklah hak kita adalah kepada peranti perubatan yang selamat itu. Sebab bila kita sedar yang kita peranti perubatan itu selamat dan selamat itu terjamin melalui pendaftarannya, maka kita nak peranti perubatan yang selamat. Betul. Saya pun kalau saya pergi ke farmasi, saya akan melihat kepada alat-alat. Contoh, saya akan pergi untuk tengok BP monitor lah. Sekarang ni semua orang very conscious about kesihatan, kan. So antara bila kita pergi ke farmasi, kita akan lihat kepada alat-alat yang boleh bantu kita untuk kita monitor kesihatan kita. Antaranya BP monitor, termometer dan sebagainya, kan. Termometer untuk anak-anak,
Jadi BP monitor untuk kita ukur tekanan darah, kan? So saya akan pastikan peranti perubatan itu berdaftar. Sebab saya nak jaminan itu, selamat itu, saya nak ia berdaftar. So saya akan lihat, kita hanya perlu melihat kepada packagingnya. Okay? Kalau dia berdaftar, ada nombor pendaftaran yang dikeluarkan oleh MDA. Jadi selain daripada itu juga, pengguna bolehlah melayari, kita punya sistem storan kita, okay, yang kita simpan data-data untuk memudahkan pengguna-pengguna di luar sana untuk melihat mana yang dah berdaftar. So tuan-tuan, portalnya adalah mdar.mda.gov.my. Saya ulang, sila layari mdar.mda.gov.my. Di situ anda boleh masukkan kata-kata kunci ataupun nama peranti perubatan itu sendiri yang anda nampak di pasaran. Sekiranya tertera keluar searching tu, maka sepatutnya produk itu berdaftar. Sekiranya ia tidak keluar, maka ia tidak berdaftar. Itu hak yang pertamanya kita adalah. Jadi kita pergi kepada hak seterusnya yang pengguna ada. Pengguna setelah mengetahui bahawa wujudnya kawal selia sebegini dan suasana ini sudah dikawal semenjak tahun 2012 lagi, maka pengguna mempunyai pilihan. Antara sebab kenapa kawal selia ini dilaksanakan adalah memberi pilihan kepada pengguna. Okay? Informed choice. So, bila kita berada di pasaran, kita terdedah kepada macam-macam jenis. Satu jenis produk boleh ada macam-macam nama, kan? Macam paracetamol. Saya bagi contoh paracetamol. Tapi kita daripada kecil kita faham kita nak beli Panadol. Okay? Sedangkan Panadol itu adalah nama brand, bukan paracetamol. So kita dah we are very associated with Panadol. So kita nak cari Panadol. Kalau bukan Panadol, kalau boleh kita tak nak beli. Sedangkan ada je company lain yang menjual nama contoh nama lain lah, tetapi ianya adalah paracetamol yang boleh membantu kita monitor kita punya demam, bantu kita untuk pulih dan sebagainya, kan? Jadi itu juga adalah hak kepada pengguna untuk menentukan, okay? Menentukan peranti perubatan apa yang hendak dipakai. Okay? So we are very well informed sebab surroundings kita dah tahu yang ada kawal selia, maka kita boleh pilih. Tetapi tuan-tuan, untuk menjadi pengguna yang bijak, okay, kita mengatakan bahawa pengguna yang bijak ini hendaklah memilih peranti perubatan yang berdaftar. Okay, sebab kita faham, sekiranya berdaftar, maka ia selamat. Kita pun rasa terjamin. Kita kena ingat tuan-tuan, kerana keputusan di tangan kita, apa yang kita pakai mungkin juga dipakai oleh ahli keluarga kita. So jadilah pengguna yang bijak untuk memilih peranti perubatan yang berdaftar sahaja. So bukan hanya di farmasi, sekarang banyak online shops, kan, platform online. So kita nak cari barang-barang mungkin daripada luar negara, adakah ia berdaftar atau tidak, itu kita kena tentukan. So jangan hanya melihat kepada harga, okay? Lihatlah kepada kenapa ianya perlu berdaftar. Dapatkan perasaan, if you feel what we are feeling, kan? Kita faham, we believe that this kawal selia ini perlu untuk menentukan keselamatan dan berkesanan, maka kita akan memilih peranti perubatan yang selamat dan berkesan, tuan-tuan. Dan seterusnya, saya akan sampai kepada hak kita yang terakhir lah. Sebab session ni tak lama, tuan-tuan. Kita akan ada session yang seterusnya. Semua kita membangkitkan kesedaran secara berterusan. Kita akan ada session yang berkala seperti ini. Sekiranya kita dapat lihat di pasaran, kan? Kita dapat lihat di pasaran bahawa ada peranti perubatan yang kita ragui sama ada dia berkesan atau tidak, dan dia tidak berdaftar, sama dia berdaftar atau tidak, maka sebagai pengguna kita ada hak untuk membuat pelaporan. Okay? Pelaporan itu
boleh kita buat, okay, sebagai pengguna buatlah pelaporan supaya MDA boleh ambil tindakan. Okay, kita boleh mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang masih lagi tidak mendaftarkan peranti perubatan ini. Okay. Platformnya adalah sila layari famous.mda.gov.my. Okay, saya ulang, famous.mda.gov.my. Itu adalah platform aduan kepada anda semua. So anda boleh buat aduan pasal berkenaan apa sahaja yang anda jumpa berkenaan dengan peranti perubatan ini, dan kita akan mengambil tindakan selanjutnya lah. Segala maklumat anda akan dirahsiakan. Jangan risau. Jadi setakat itu sahaja. 3 hak, saya ulang, 3 hak peranti pada pengguna peranti perubatan ini. Yang pertama, hak kepada peranti perubatan yang selamat melalui pemastian bahawa ianya berdaftar. Yang kedua, pilihan. Hak untuk membuat pilihan oleh pengguna-pengguna ini. Sekiranya nampak banyak peranti perubatan yang sama, kita akan pergi kepada mana satu yang berdaftar. So buatlah pilihan dengan bijak. Ia akan menentukan kita punya result yang kita nak lah. Okay. Dan juga yang ketiga, sekiranya terdapat peranti perubatan yang tidak berdaftar, maka kita boleh membuat pelaporan kepada pihak berkuasa, kepada MDA. Jadi setakat itu saja 3 hak pengguna. Anda sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak, tuan-tuan. Saya boleh ambil soalan sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan. Mungkin ada 2-3 soalan yang saya boleh ambil sebelum saya tamatkan sesi. Kalau ada, boleh typekan di ni, saya akan nampak dan saya akan cuba menjawab satu-satu. Okay, 23 orang. Terima kasih tuan-tuan yang setia hadir dan setia bersama MDA, Medical Device Authority. Okay, kita akan sentiasa ada sesi-sesi yang sebegini untuk kita menggiatkan lagi kempen kesedaran kepada pengguna. Tuan-tuan, okay, mungkin ada yang nak bertanya. Saya boleh ambil 2 atau 3 soalan. Mungkin masih lagi kurang jelas peranti perubatan itu apa, kan? Dalam sesi seterusnya kita akan mengupas topik yang lebih dalam lagi daripada perspektif undang-undang. Bagaimana pengguna ini ada obligasi dan kesan berkenaan ketidakpatuhan ini. Kerana di dalam undang-undang ada satu prinsip. Okay? Prinsip Latin yang kita pakai, ignorantia juris non excusa. Ignorance of law is not an excuse. So sebagai pengguna, kita tidak boleh mengatakan bahawa kita tidak tahu tentang wujudnya suatu perundangan itu, kerana itu akan memberi kesan kepada diri kita sendiri. So kita sebagai pengguna wajib cakna kepada peraturan atau perundangan-perundangan yang ada. Jadi seterusnya saya akan mengupas lebih dalam berkenaan bagaimana pengguna boleh mempunyai obligasi dan pemantauan kesalahan itu. Jadi soalan, saya ada soalan. Oh, saya tak scroll minta maaf tuan-tuan. Baik, Siti Elail, hai. Peranti perubatan yang diguna pakai kita dapat satu soalan daripada Siti Elail, di mana beliau mengutarakan peranti perubatan yang diguna pakai di rumah adakah memerlukan MDA juga kerana terdapat peralatan yang disumbangkan. Sebenarnya ini saya nak bawa dalam topik yang seterusnya, Puan. Tapi memandangkan Puan dah bangkitkan, saya akan memberi pencerahan lah. Peranti perubatan ini secara asasnya dia memerlukan pendaftaran. Kenapa kita perlu mendaftar? Sebab kita faham, kita nak pastikan dia selamat dan berkesan. Siapa yang daftarkan? MDA. So pendaftaran melalui MDA, nak daftar kena hantar kepada MDA untuk pendaftaran. Tetapi soalan Puan Elail adalah peranti perubatan yang diguna pakai di rumah. Terdapat pengecualian terhadap mereka yang membawa masuk peranti perubatan seperti soalan Puan ini, tetapi digunakan untuk dia sahaja. Okey. Sekiranya Puan membawa daripada luar negara, mungkin saya tak pasti apa bentuk peranti perubatan itu. Sebab kita ada banyak. Kalau yang basic macam BP monitor ke, termometer ke, kita banyak ada tempat di pasaran. So bila kita nak jadi pengguna yang bijak, Puan,
kita nak pakai yang berdaftar lah kan. Tapi mungkin peranti perubatan yang dirujuk oleh Puan Siti adalah yang tiada di Malaysia, yang dia perlukan, yang terpaksa ambil dekat luar negara. Kalau dia ambil dekat luar negara dan dia bawa masuk, Puan Siti saja yang ambil di luar negara, import dan beli dan bawa masuk. Okey. Dan Puan pakai untuk diri Puan sahaja, maka kita tidak strict lah kepada keperluan untuk daftar dengan MDA itu. Sebab Puan tak jual. Okey, Puan Siti tak jual, Puan hanya pakai untuk diri Puan saja. Itu adalah untuk kegunaan sendiri. Tetapi macam saya maklumkan tadi, kita ingin mewar-warkan supaya pengguna menjadi pengguna yang bijak. Sekurang-kurangnya, sekiranya Puan bawa peranti perubatan itu daripada luar negara, Puan pastikan di luar negara sana, dekat negara yang dibawa masuk itu, sekurang-kurangnya dia berdaftar di sana lah. So Puan sebagai pengguna rasa terjamin. Sebab apa? Bila tak berdaftar dengan MDA, maka dia tidak terjamin keselamatannya. Itu saja. Tapi kita ada beberapa pengecualian lah kepada pengguna-pengguna yang pakai dan hanya pakai di rumah saja untuk diri dia sendiri. Dia tidak jual. Okay? Mungkin dia beli satu saja. Kalau dia beli banyak, itu timbul keraguan. You nak beli untuk you jual atau macam mana, kan? Okay? So, saya harap saya menjawab soalan. Ada soalan lain? Ada 2 soalan. 2 soalan. Peralatan yang disumbangkan. Okay, iaitu dah relation lah. Okay, Puan, sekejap ya. Saya dapat isyarat yang bahawa ada soalan-soalan lain, tetapi masih lagi belum berada di paparan saya. Kita tunggu sekejap. Baik. Kita dapat soalan daripada Arif Yaman. Mungkin yang di skrin saya ni, dia mungkin agak delay sikit, tuan-tuan. Tapi yang ini saya dapat satu soalan. Bolehkah pihak vendor supply daripada Arif Yaman mempunyai satu soalan? Saya ada soalan. Bolehkah pihak vendor supply alatan kosmetik, contoh aging dan perlukan is ada MDA certificate. Alatan kosmetik itu apa? Okay. Kita sentiasa di MD, kita sentiasa menitik beratkan tentang tafsiran. Sekiranya alatan itu, kita tidak go by sama ada dia kosmetik atau tidak. Kita hanya go by tafsiran dia. Sekiranya alatan itu ditentukan oleh pembuatnya, mempunyai ciri-ciri pemantauan kesihatan, rawatan kesihatan atau rawatan kecederaan berkenaan dengan kesihatan, maka ia wajib didaftarkan, tuan. Tuan Arif, So, ada soalan susulan ke? Okay. So, ada soalan susulan. Adakah wajib setiap institusi kesihatan seperti hospital, klinik mendapatkan MDA bagi setiap pembelian aset? So, ini dah lebih kepada kawal selia terhadap bukan pengguna. So, kepada hospital. Saya boleh jawab. Berkenaan ini, Tuan Arif, sebenarnya kita selalu mengatakan bahawa kawalan kita ini kita letakkan kepada peranti perubatan. Kita tidak mewajibkan. Kita kena faham. Sebenarnya tujuan objektif kawal selia peranti perubatan ini kepada peranti itu sendiri. Kita nak mengadakan suasana peranti perubatan yang selamat dan berkesan. Jadi apa yang kita kawal adalah produk itu, alatan itu. Kita tidak kawal hospital. Tetapi secara tidak langsung, sekiranya ingin memastikan bahawa peranti perubatan itu selamat, so kena daftar. Jadi bila kena daftar, so pihak-pihak di institusi kesihatan nak memberikan kemudahan kesihatan, servis kesihatan kepada orang awam, maka dia pakai peranti perubatan. Adakah nak pakai peranti perubatan yang tidak selamat? So secara tidak langsung perlulah. Okay? Perlulah. Tapi kena faham, kawal selia ini kita bukan mewajibkan kepada pihak hospital. Kawal selia ini hanyalah tertumpu pada peranti perubatan. But indirectly, the hospital are inflicted lah. Baik. Kemudian, adakah peralatan-peralatan lain yang digunakan di hospital perlu daftar MDA? Secara asasnya, semua peralatan di hospital perlu berdaftar, tuan. Okey. Baik. Okey.
Saya dah ambil 2-3 soalan. Mungkin setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Dari perspektif undang-undang, peranti perubatan berdaftar, apa impaknya kepada pengguna. Kita nantikan seterusnya, sesi seterusnya daripada MDA. Saya tamatkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Selamat puasa, selamat buka puasa semua. Terima kasih.